Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi saya Sodikin Sod dalam channel YouTube saya untuk perkongsian elektrik. Pada hari ini insya-Allah saya sama-sama akan berkongsikan sedikit perkara berkaitan dengan kawalan motor. Kita nak cerita berkaitan dengan kawalan motor ni bukanlah saya nak cerita tentang litar elektrik ataupun nak cerita tentang litar kawalan motor, tapi sikit nak cerita berkaitan dengan barang yang ada dalam kita punya litar kawalan motor. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh nampak dekat saya punya slide tu, saya tak ada slide yang banyak. Kita nak cerita tentang satu barang ni hari ni. Okey, saya ambil masa yang ringkas. Macam mana kita nak tahu berkaitan dengan penghidup kawalan motor ataupun orang sebut dengan starter, motor control starter. Okey, penghidup kawalan motor ni. Okey, jadi dekat hari ni saya nak cerita bila kita cakap pasal kawalan motor, kita kena faham apa yang dikatakan dengan kawalan motor ni sebenarnya. Sebab benda ni sebenarnya asalnya sama. Kita nak menghidupkan beban. Dalam konsep elektrik, nak hidupkan beban, yang penting dia ada voltan. Kalau kita tengok macam mana kita hidupkan lampu, tekan switch, lampu menyala. So, sepatutnya konsep tu berlaku yang sama pada motor. Kita nak hidupkan motor, patutnya tekan switch dan motor boleh berkendali, boleh bekerja. Tapi kenapa perlu bila kita cerita pasal motor, kita akan pakai kontaktor, kita akan pakai overload relay, kita akan pakai barang-barang yang lain lah. Kenapa? Maka kita tengok sikit pada hari ini bila kita cakap tentang kawalan motor ataupun nak menghidupkan motor dalam peraturan-peraturan elektrik 1994, dalam peraturan 17. Dia ada beberapa sub peraturan di bawah dia, tapi saya masukkan 3 perkara hari ini nak cerita pasal kawalan motor ni. Dalam peraturan 17, peraturan elektrik 1994. Sub peraturan 1 dia bagi tahu mana-mana bahagian jana kuasa, motor, pengubah atau kelengkapan lain yang dikendalikan pada voltan tinggi atau voltan amat tinggi yang boleh dicapai dengan bersahaja oleh seseorang hendaklah dilindungi jika perlu untuk mencegah bahaya. Ayat ni bukan saya reka, ayat ni bukan saya cipta. Ayat ni ada dalam peraturan elektrik 1994. Tuan-tuan boleh rujuk dalam buku Akta Perkenalan Elektrik, peraturan elektrik 1994. Dalam sub peraturan 2 dia kata sesuatu motor hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk menghidupkan atau memberhentikannya. Itu sebab kenapa kita bila kita nak hidupkan motor, kita mesti pakai starter. Ada menggunakan perkataan penghidup, ada menggunakan perkataan pemula. Okay? Itu dalam bahasa Melayu. Tapi kalau kita guna term bahasa Inggeris, dia panggil starter. Kita adanya DOL starter, kita adanya star delta starter, kita adanya forward reverse, kita ada jogging, macam-macam lah. Okay, adanya auto trans, adanya rotor resistant, starter. Belakangnya ada perkataan starter. Okay, tadi guna term bahasa Inggeris. Kalau guna term bahasa Melayu, penghidup talian terus. DOL starter kan, penghidup talian terus. Okay, itu adalah penghidup yang paling basic. Okay. Kemudian kita cerita pula dalam sub peraturan 3, peraturan 17, sub peraturan 3, switch yang disebut dalam sub peraturan 2 tadi hendaklah ditempatkan mengikut apa-apa cara supaya ianya mudah dikendalikan oleh orang yang menjaga motor tu. Jadi kita punya kawalan motor, kita kena letakkan pada satu tempat. Mungkin dia berasingan dengan motor atau mungkin dia boleh bersekali. Tapi biasanya kalau dekat industri motor-motor yang besar ni, dia punya pemula starter dia tak duduk dengan motor. Motor tu duduk jauh lah. Okay, load berada pada satu tempat yang lain. Kemudian dia ada satu control room ataupun control panel untuk menghidup atau mengawal motor tersebut. Okay. Jadi dia bagi tahu dalam peraturan 17. Jadi kalau tanya kenapa perlu pakai penghidup yang lain untuk menghidupkan motor, sebab dia termaktub dalam peraturan 17. Baik, saya bukan nak cerita panjang berkenaan dengan pemula. Okay, kalau kita tengok pemula ni, dia ada beberapa jenis pemula lah. Okay, waktu bila kita nak pakai pemula, kita kena tengok jenis pemula tu adalah berkaitan dengan motor apa yang kita nak pakai. Sama ada saiz motor dia setengah kuasa kuda ke, sehingga 3 kuasa kuda ke, sehingga 10 kuasa kuda ke, ataupun lebih daripada 10 kuasa kuda. Yang tu jenis-jenis penghidup yang kita boleh guna pakai. Baik. Jadi tuan-tuan boleh tengok pada video yang akan datang ataupun video-video yang lain macam mana yang disebut untuk pemula-pemula motor. Hari ni saya bukan nak cerita pasal starter ni. Cuma nak cerita tentang perkara apa barang yang ada dalam starter tu. Okey.
dia ada ni kontaktor. Bila kita tengok kontaktor ni biasanya kontaktor, tapi tuan-tuan jangan comparekan yang aku ada lain Okey, ni kontaktor. Kontaktor ni dia datang macam-macam jenis bergantung kepada kilang. Bergantung kepada apa brand pengeluar. Okey, yang ni dia datang, yang ni saya letak bersekali. Kontaktor bersekali dengan thermal overload relay. Okey, TOR. Tuan-tuan boleh nampak dekat situ, tuan-tuan puan-puan boleh nampak adanya thermal overload relay. Kalau kita tengok ada 4 terminal. Ada TOR, ada thermal overload relay yang 3 terminal, ada yang 4 terminal. Bila 4 terminal ni dia ada normally open, normally close. Jadi dia punya common tu dia akan looping. Ada yang datang satu common, satu close dengan satu open. Kemudian dia ada main dekat bawah lah. Okey, saya tak nak cerita pasal tu. Saya nak cerita pasal kontaktor. Apa benda kontaktor ni sebenarnya? Kontaktor ni kalau bahasa Melayu dia sesentuh. Sesentuh. Sesentuh tu sesentuh lah. Switch. Kita nak buat on off. Ini bendanya. Kan kita nak on off, kita tekan switch. Ni yang kita tekan. Dia bergerak. Jadi, orang selalu tanya, kenapa perlunya kita pakai kontaktor? Okay? Sebab kontaktor ni memang direka ataupun dibina. Cara binaan dia untuk menghidupkan motor. Okay. Jadi kawalan motor sebab tu dia menggunakan pakai kontaktor. Kontaktor tu sesentuh. Apa yang ada dalam kontaktor ni sebenarnya? Dia ada push button. Dia ada ni je, main contact. Kemudian dia ada auxiliary contact. Auxiliary contact tu sesentuh tambahan. Main contact sesentuh utama. Yang mana kalau kita masuk bekalan nak bagi kepada motor, dia pakaikan main contact. Main contact kat atas ni. Kalau yang tepi, auxiliary. Jangan bandingkan dengan kontaktor tuan-tuan. Yang penting tuan-tuan faham bahawa adanya main contact, adanya auxiliary contact. Kemudian bawah dia ada coil. Relay coil ni, dia gegelung saja. Mungkin orang ramai sebut A1, A2. Betul juga, A1, A2 tu. Tapi nak ceritanya, kontaktor ni macam mana dia bekerja? Dia akan bekerja bila dia ditenagakan. Apabila coil energize, tutup guru saya punya ayat dulu. Bila coil ni energize kan, ditenagakan, coil ni ditenagakan. Macam mana dikatakan ditenagakan? Itulah yang dimaksudkan dengan voltan. Voltan hidup atau bertenaga artinya voltan wujud. Maksudnya kita memberi voltan. Ada juga yang disebut kontaktor ni adalah apa? Under voltage. Under voltage tu apa? Maksudnya kawalannya dengan voltan. Kalau adanya voltan baru dia boleh bekerja. Itu sebab kita sebut apabila coil ditenagakan. Bila coil ditenagakan, maka kontaktor akan bekerja. Apa yang bekerja? Semua kontak ni, semua sesentuh yang mana asalnya normally open, dia akan jadi close. Sila perbetulkan, seandainya tuan-tuan amalan, kita sebut normally close akan jadi normally open. Normally open akan jadi normally close. Bagi saya, dia tak betul. Bukan normally open akan jadi normally close. Tetapi, yang mana asalnya normally open, dia akan jadi close. Perkataan tu kita kena faham. Dia kata yang mana asalnya normally open, lazimnya dia terbuka. Apabila dia bekerja, dia akan jadi tertutup. Dia bukan jadi lazim tertutup, dia akan jadi tertutup. Sebab bila voltage tak ada, dia akan balik kepada kelaziman dia sebagai normally open. Macam tu. Sebaliknya juga untuk close. Kalau dia normally close, bila dia bekerja, dia akan jadi open. Okay? Waktu bila dia bekerja, ni switching. Semua switching ni, waktu bila dia bekerja, apabila coil ini ditenagakan. Okay? Bila A1, A2 ni, dia masuk ada voltage, sama ada single phase ataupun 3 phase. Okay? Jangan terkejut kalau tuan-tuan jumpa. Kalau macam ni, tuan-tuan boleh nampak saya punya kontaktor ni, dia tulis, cuba zoom sikit. Tak boleh dapat. Okay, 240. Maksudnya coil ni adalah coil single phase. Okay, coil single phase. Ada kontaktor yang menggunakan pakai coil dia adalah 3 phase, 400 volt. Maka dia perlu masuk phase dengan phase lah. Okay. Tu kontaktor. Apa yang ada dalam dia sebenarnya? Dalam dia macam ni je. Dia ada spring je pun. Kemudian dia adanya teras besi ni. Okay, teras besi. Yang ini yang bergerak. Bila coil ditenagakan, kat sini, coil ini ditenagakan. Kalau tuan-tuan nampak sini ada terminal ni. Coil ditenagakan. Bila coil ditenagakan, maksudnya dia masuk, saya ambil single phase lah sebab ni memang 240. Okay, dia masuk live, dia keluar neutral. Dia akan masuk ke dalam ni, gelung kat besi ni. Okay, dia dalam tu ada satu besi lagi. Dan dia akan berjumpa dengan besi ni. Apabila coil ditenagakan. Bila coil ini ditenagakan, maka dia akan jadi magnet. Okay, elektromagnet akan menyebabkan besi yang di atas ni tertarik turun ke bawah.
Bila dia ada spring, maka dia mula-mula asalnya macam tu. Bila dia tertarik ke bawah, maka dia akan bergerak turun. Okey, itu kontaktor. Okey. Kontaktor ni juga dia sebenarnya Swiss sahaja. Okey, Swiss. Macam tu je. Barang apa yang ada dalam kontaktor, itu sahaja. Okey. Kalau dalam kontaktor adanya besi, okey, ada lapisan-lapisan besi ni, teras besi. Kemudian dia adanya spring ni. Okey. Dan bila dia bekerja, dia ditenagakan, coil akan menarik. Okey, teras besi akan jadi elektromagnetik. Okey, elektromagnet, maka yang di atas ni ditarik. Maksud elektromagnet adalah magnet terhasil daripada elektrik. Okey. Jadi besi yang di atas ni akan ditarik turun ke bawah. Maka switching akan berlaku kepada semua kontak ni. Okey, dekat sini tak boleh nampak lah, dalam dia tak nampak. Tapi kontak ni yang mana normally open, dia akan jadi close. Normally close, dia akan jadi open sebab kontak tu ditarik. Okey. Jadi, kenapa kita pakai kontaktor? Kenapa tak terus dia masuk ambil live neutral ataupun ambil live terus masuk ke motor? Kenapa kita tak buat macam tu? Sebab waktu starting motor itu berfungsi ataupun motor itu hidup, dia adanya starting current. Jadi starting current ni dia akan naik secara mendadak. Sama ada 2 kali ganda, 3 kali ganda atau mungkin sampai 7 kali ganda. Siapa yang nak tangkap starting current tu? Dia akan ada mungkin sparking. Jadi yang ditangkap adalah melalui kontaktor. Itu sebab kenapa kita pakai kontaktor. Okey. Jadi dengan perkongsian pada hari ini, saya harap tuan-tuan faham apa sebab kenapa kita pakai kontaktor. Dan kenapa dia ada overload relay. Dan sekarang ni dia sebut sebagai TOR, Thermal Overload Relay, geganti beban lampau ataupun geganti beban lebih yang menggunakan thermal untuk dia bekerja. Maksudnya kat sini dia menggunakan konsep haba. Okey, haba. So bila panas, dia akan memutuskan litar. Dia ada mungkin dalam tu binaan dia. Itu mungkin kita pada topik yang akan datang kita boleh berkongsi berkenaan dengan TOR. Dalamnya mungkin ada bimetal. Bila ada bimetal, konsepnya bila panas dia akan meleding, so dia akan open circuit tu. Okey. Jadi moga perkongsian pada hari ini berkaitan dengan kontaktor. Walaupun tajuk tadi kita sebut pasal kawalan motor, tapi bila kita cerita kawalan motor, kita kena faham dulu kenapa bila cerita kawalan motor mesti nak pakai kontaktor. Okey, dan kita dah nampak apa binaan yang ada dalam dia, hanyalah ada besi ni. So dia ni akan menangkap current yang starting tadi. Dia adanya starting current yang surging naik mendadak, sama ada 2 kali ganda ataupun lebih, sebelum dia balik kepada asal, iaitu running current dia. Motor tu dia perlukan starting current, dia ada starting current. Okay, bila dia nak mula-mula, macam kita hidupkan motor lah. Kita tak boleh, motosikal kita tu terus bawa gear 4, gear 3, tak jalan. Kita kena ada gear 1 dulu, nak bagi starting dia tu pergi dulu. Okay. Jadi dengan harapan apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada semua supaya kita faham kenapa kita buat kawalan motor yang di belakang ni. Kenapa kita buat kawalan motor menggunakan kontaktor. So kalau kita nak hidup direct, memang mungkin boleh, tapi bergantung kepada motor punya kuasa kuda, horsepower dia. Kalau kata dia bersesuaian untuk dihidupkan direct, dia boleh direct. Sebab tu ada rumah airconnya tak ada DOL starter. Ada rumah airconnya ada DOL starter. Dia ada 2 situasi. Satu, mungkin aircon tu dia terlalu kecil horsepowernya. Yang kedua, dalam litar aircon tu sendiri dah ada 1 litar DOL starter. Sebab tu dia pakai, biasanya orang pakai 2 pole switch 2 kutub. Tapi sebaik-baiknya aircon akan pakai DOL starter yang mana menggunakan kontaktor ni tadi. Itu sahaja perkongsian untuk hari ini. Moga-moga memberi manfaat. Andai kata ada kesilapan daripada penyampaian saya, tuan-puan boleh tinggalkan komen, tuan-puan boleh like video saya, tuan-puan boleh share video saya untuk pemahaman lebih ramai lagi orang, supaya kita buat kerja dengan pemahaman. Bukan sekadar kita mampu buat kerja, tapi kita mampu buat kerja dengan pemahaman. So dia akan menghasilkan satu perkara yang lebih baik bila kita adanya pemahaman. Itu sahaja. Jangan lupa subscribe channel saya, berikan komen. Semoga saya lebih bersemangat untuk video-video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.